Hai, salam sejahtera murid-murid. Pada hari ini kita akan belajar lagi subjek Bahasa Melayu tahun 4. Jam belajar bersama Cikgu Laura. Hai, salam sejahtera murid-murid. Mari belajar Bahasa Melayu SJKC tahun 4 bersama dengan Cikgu Laura. Cikgu Laura dari SJKC Wilayah Persekutuan Labuan. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar satu lagi tajuk baharu ya. Baik, apa yang kamu lihat dalam gambar ini? Betul, kamu melihat lombokan sampah sarap. Baik, adakah cara pembuangan ini betul? Betul, cara pembuangan ini tidak betul. Adakah sampah sarap tersebut boleh digitar semula? Betul, sampah sarap tersebut boleh digitar semula. Bagaimana kita boleh menggitar semula sampah sarap ini? Bagaimana ya? Betul, kita boleh mengitar semula sampah sarap ini dengan cara mengasingkan mengikut jenis. Adakah kamu melakukan aktiviti gitar semula di sekolah? Cikgu percaya kamu mesti ada melakukan aktiviti gitar semula ini di sekolah kan? Baiklah. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, kamu boleh merujuk pada buku teks muka surat 82. Kita sudah memasuki tema 5 iaitu alam bersih hidup sejahtera pada unit 13 prihatin akan alam. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini pula ialah gunakan kami. Kamu boleh merujuk pada buku teks muka surat 82. Baiklah murid-murid, mari kita lihat terlebih dahulu apakah standar kandungan. Standar kandungan 1.2 bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. Manakala standar pelajaran pula yaitu kandungan asas yang terdapat dalam dokumen penjajaran kurikulum 1.2.2 menjelaskan dan membanding beza maklumat tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Manakala objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah kamu akan dapat menyatakan maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan peta bui berganda dengan betul. Kamu juga akan dapat membanding bezakan maklumat secara kritis dan kreatif dengan betul. Sekarang kita lihat pula kriteria kejayaan. Kamu akan dapat menyatakan 8 daripada 11 maklumat tersurat dan menyatakan sekurang-kurangnya 2 maklumat tersirat berdasarkan peta bui berganda yang diberi. Manakala nilai murni yang terdapat dalam pembelajaran kita pada hari ini ialah bertanggung jawab. Baiklah, sekarang kita teruskan. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita teliti pula peta bui berganda ini ya. Di sini cikgu sudah bahagikan kepada 3 warna yang berbeza iaitu warna kuning, warna hijau dan warna merah. Baiklah, sekarang kita lihat terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan bulatan yang berwarna hijau. Baik, untuk bahagian ini merupakan persamaan. Persamaan di antara rumah gitar semula dengan tong gitar semula. Mari kita lihat apakah persamaan di antara kedua-duanya ini.
Baik, kedua-duanya merupakan tempat pembuangan sampah, mudah digunakan dan kedua-duanya juga mempunyai 3 bahagian. Manakala bulatan yang berwarna kuning dan berwarna merah ini pula merupakan perbezaan di antara kedua-duanya. Perbezaan di antara rumah kitar semula dengan tong kitar semula. Sekarang mari kita lihat apakah perbezaan rumah kitar semula dengan tong kitar semula. Baik, rumah kitar semula diperbuat daripada besi, kemudian secara terbuka dan mempunyai ruang yang besar. Manakala tong kitar semula pula diperbuat daripada plastik, mempunyai penutup dan ruang yang kecil. Baik, ini merupakan isi tersurat yang telah diberikan pada buku teks kamu. Isi tersurat ini kita boleh lihat dan kita boleh baca dan nyatakan. Ia juga mempunyai persamaan dan perbezaan yang jelas di sini. Baik, seterusnya kita lihat pula apakah isi tersirat berdasarkan kepada peta buih berganda ini. Baiklah murid-murid, mari kita lengkapkan dialog ini ya. Ini merupakan perbualan di antara Chun Han dengan Dinesh. Baik, kita akan melengkapkan dialog ini dengan menggunakan isi tersirat yang kita peroleh daripada peta buih berganda yang kita bincangkan tadi. Baiklah, kita lihat. Wah, bersihnya sekolah kita, kata Chun Han. Ya Chun Han, sekolah kita bersih sejak rumah dan tong kitar semula diletakkan di kawasan sekolah kita, kata Dinesh. Saya berharap agar warga sekolah menggunakannya dengan cara yang betul. Baiklah murid-murid, di sini apa yang dimaksudkan dengan menggunakannya dengan cara yang betul itu ialah menggunakan kedua-dua kemudahan yang dinyatakan tadi, yaitu rumah kitar semula dengan tong kitar semula. Jadi di sini cikgu sudah berikan kepada kamu contoh jawaban ataupun dialog yang lengkap oleh Chun Han ini ya. Mari kita lihat. Saya berharap agar warga sekolah menggunakannya dengan cara yang betul. Langkah ini dapat menjaga alam sekitar kita. Baiklah, sekarang kita teruskan melihat kepada dialog yang seterusnya. Apakah persamaan rumah kitar semula dengan tong kitar semula? Baiklah murid-murid, tadi kita sudah melihat apakah persamaan di antara rumah kitar semula dengan tong kitar semula kan? Terdapat berapa persamaan? Itu tadi. Betul, terdapat 3 persamaan. Jadi, untuk dialog Chun Han, kita haruslah melengkapkan dengan ayat yang betul. Baiklah, di sini cikgu akan berikan contoh jawaban. Persamaan rumah kitar semula dengan tong kitar semula ialah sebagai tempat pembuangan sampah, mudah digunakan dan mempunyai 3 bahagian. Dinesh, beritahu saya perbezaannya pula. Kita lihat sekarang perbezaan di antara rumah kitar semula dengan tong kitar semula. Apakah perbezaannya? Yang ini pun kita sudah bincangkan tadi. Oke, kamu lihat di situ Chun Han, persamaan. Ini yang sudah dinyatakan tadi, persamaan rumah kitar semula dengan tong kitar semula ialah sebagai tempat pembuangan sampah, mudah digunakan dan mempunyai 3 bahagian. Perbezaannya pula ialah rumah kitar semula diperbuat daripada besi, terbuka dan ruang besar. Manakala tong kitar semula diperbuat daripada plastik, ada penutup dan ruang kecil. Ingat ya murid-murid, apabila kita melengkapkan sesuatu dialog itu, kita haruslah menggunakan ayat yang lengkap. Baiklah, seterusnya kita lihat pula. Apakah kebaikan tong kitar semula berpenutup kepada alam, Dinesh? Lihat di sini. Dia minta tentang kebaikan tong kitar semula. Kebaikan.
Adakah kebaikan telah kita bincangkan tadi? Betul, yang tadi itu kita hanya bincangkan tentang persamaan dan perbezaan di antara tong kitar semula dengan rumah kitar semula kan. Jadi di sini Junhan dia bertanya pula tentang kebaikan tong kitar semula. Jadi apakah kebaikan tong kitar semula berpenutup kepada alam? Jawapan ini merupakan isi tersirat. Baiklah, sekarang kita lihat pula contoh jawapan bagi dialog Dines yang lengkap ya. Kebaikan tong kitar semula berpenutup ialah alam kita sekitar tidak tercemar dengan bau busuk dan udara sentiasa segar. Baiklah, jawapan Dines ini merupakan isi tersirat berdasarkan kepada soalan Junhan tadi, iaitu apakah kebaikan tong kitar semula berpenutup. Baik, jika kamu lihat pada peta bui berganda tadi, peta bui berganda itu menyatakan tong kitar semula mempunyai penutup. Jadi, Junhan bertanya pula kepada Dines, apakah kebaikan tong kitar semula berpenutup kepada alam? Jadi, untuk menjawab soalan Junhan tadi, kita menggunakan jawapan yang berkaitan, yaitu merupakan isi tersirat daripada isi tersurat yang kita baca tadi. Jadi contoh jawapan bagi dialog Dines ialah kebaikan tong kitar semula berpenutup ialah alam sekitar tidak tercemar dengan bau busuk dan udara sentiasa segar. Boleh fahamkan murid-murid? Baiklah, berdasarkan kepada apa yang kita bincangkan tadi itu, kamu akan dapat melengkapkan dialog dengan menyatakan maklumat tersurat dan tersirat dengan betul. Jadi, kamu boleh juga merujuk kepada buku teks ataupun menonton semula video cikgu ini ya. Sebelum cikgu mengakhiri kelas kita pada hari ini, pesanan cikgu jangan lupa siapkan tugasan yang diberi oleh guru Anda. Akhir kata, terima kasih dan selamat belajar. Baiklah murid-murid, setakat itu sahaja pelajaran kita pada hari ini dan kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang dengan tajuk yang lain pula. Bye, selamat belajar, jaga kesehatan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cikgu Laura.